الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, pada hadis yang lalu yang dibaca, kita masih ada lagi sedikit sambungan daripada hadis tersebut yang merupakan riwayat tambahan daripada Ibnu Syihab, di mana dia menyebut, qala Ibnu Syihab akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah ibn Abdullah al-Ansari qala wa huwa yuhaddithu an fatratil wahy faqala fi hadithihi bayna ana amshi idh sami'tu sawtan min as-sama' farafa'tu basari فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ورجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره. Maksudnya, Jabir bin Abdullah Al-Zuhri menceritakan bahawasanya menyatakan telah memberi tahu kepada aku Abu Salamah bin Abdurrahman bahawasanya Jabir bin Abdullah, yakni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, dan ia menceritakan, Jabir menceritakan mengenai masa terputusnya wahyu, yakni selepas daripada Iqra berlaku terputusnya tempoh wahyu. Kata Jabir dalam hadisnya, dia mengambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ketika aku sedang berjalan-jalan, tiba-tiba kedengaran suara dari arah langit, lalu aku angkat pandanganku, tiba-tiba malaikat ni bahasa Melayu, saya dah sebut. Bahasa Arab kalau kata malaikah, dia maksudkan banyak. Malaikat. Satu dia malak. Malakan dua. Kalau malaikah maksudnya banyak malaikat. Kita sebut malaikat bahasa Melayu, walaupun sebenarnya malaikat tu dekat dengan malaikah. Malaikah ni dia tak boleh satu, dia kena banyak, plural. Jadi Arab kata satu malaikat itu dia panggil malak, banyak dia panggil malaikah. Tiba-tiba malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi, yakni Jibril. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, baginda sallallahu alaihi wasallam jalan. Ketika itu hati baginda terasa tertanya-tanya, apakah Allah Ta'ala akan memutuskan dah wahyu yang diturunkan? Sekadar banyak tu saja. Bulan lepas kita telah baca bagaimana apabila dia berjumpa dengan Waraqah ibnu Naufal, dan Waraqah telah menceritakan, memberitahu bahawasanya dia adalah Nabi bagi umat ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan wahyu terputus supaya keadaan ketakutan yang menyelubungi baginda sallallahu alaihi wasallam, rasa takut, rasa bimbang ke dalam diri sendiri bertukar menjadi perasaan rindu. Nak tahu, takkan terhentilah, takkan banyak tu saja.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda sedang berjalan, tiba-tiba baginda mendengar suara daripada langit. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, tiba-tiba melihat malaikat Jibril yang datang, yang duduk di atas kursi. Luasnya, besarnya antara memenuhi ufuk langit dan bumi. Dalam riwayat yang lain, dia melihat malaikat Jibril sebanyak 600 sayap. Hebatnya malaikat Allah Jibril alaihi salam. Dalam 600 sayap kehebatan malaikat Jibril, dia tidak menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang kecil inilah yang menderhakai Allah Jalla wa ala. Malaikat yang begitu hebat tak derhaka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah di atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melaksanakan apa yang Allah suruh. Apa yang diperintahkan kepada mereka, malaikat laksanakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ketika aku angkat, aku tengok malaikat yang datang di Gua Hira duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Malaikat duduk di atas kursi, duduk di atas kursi. Bagaimana rupa dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperincikannya. Maka kita dalam hal ini terima sebiji. Muslimin dan muslimat, saya nak sentuh sedikit berhubung dengan pendirian kita ahli sunnah terhadap ayat-ayat yang macam ni. Semua termasuk Al-Quran. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawasanya Ar-Rahmanu ala arsy istawa, Ar-Rahman bersemayam di atas arasy, yakni Tuhan Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Perkataan bersemayam kita tahu, duduk di atas singgasana. Bagaimana Allah bersemayam kita tak tahu, tetapi dia telah menceritakan dia bersemayam. Kita katakan dia bersemayam di atas arasy. Bagaimana, wallahu taala alam, yang penting dia bersemayam layak dengan kebesarannya. Yang penting dia bersemayam tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Kita tak boleh ubah, ataupun kita tidak wajar mengubah ayat-ayat ini kepada makna yang lain. Seperti kita kata bersemayam maksudnya berkuasa. Kita tak kata macam tu. Kita kekal dengan ulama-ulama hadis dan ulama-ulama ahlus sunnah. Apabila Allah menyebut dia bersemayam, maka dia bersemayam. Apabila dia menyebut, kita menerimanya, kerana dialah yang maha mengetahui bagaimana nak mensifatkan dirinya, bagaimana nak menceritakan tentang dirinya. Dia lebih mengetahui. Yang penting layak kepadanya. Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu an ditanya, mal istiwa ya imam? Apa itu istiwa wahai imam? Imam Malik menyatakan, al-istiwa'u ma'lum wa kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Sesungguhnya istiwa itu diketahui maknanya. Wa kaif, dan bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah bersemayam tak diketahui. Dalam sebahagian riwayat ghair ma'qul, tak dapat dipikirkan. Wal imanu bihi wajib, beriman dengannya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa adalah bid'ah. Ulama-ulama ahli sunnah mengekalkan hal ini. Apabila ada ayat-ayat yang kita tidak faham, kita tidak tahu bagaimana nak mensifatkan Tuhan, dia mensifatkan dirinya, kita terima bagaimana dia mensifatkannya, bagaimana Rasul mensifatkannya. Kita jangan ubah lain daripada makna. Apa yang dia kata, kita terima. Inilah asas umum ahli sunnah wal jamaah dalam hal-hal yang seperti ini. Apabila Allah menyatakan Allah turun daripada langit 2/3 malam, kita menyatakan dia turun daripada langit.
Bagaimana dia turun? Kalau turun tak ada naik lah. Asyik turun je. Di sini 2/3, di sini 2/3 kerana dunia berpusing. Kita kata membagaimanakan itu makhluk. Bagi Allah tidak ada bagaimana. Kerana dia tidak sama dengan makhluk. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya Tuhan kita Jalla wa Ala turun, maknanya dia turun. Demikian itulah Al-Imam Syafi'i di dalam wasiatnya berpesan terhadap mengenai akidahnya, bahawasanya dia beriman, iman kami ialah iman ulama-ulama hadis. Mereka menerima bagaimana Nabi mensifatkan Tuhan. Jangan ubah, jangan ditambah-tambah benda yang tak ada. Ini kaedah. Maka di dalam beriman kepada Allah, kita ada 3 perkara asas yang mesti diikuti di dalam mensifatkan Tuhan. Yang pertamanya, hendaklah kita ini mensifatkan Allah, menceritakan Allah macam mana Allah cerita tentang diri dia dalam Al-Quran, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan Allah di dalam hadis. Lain daripada itu kita tak tahu, kerana kita tak nampak dia. Kita hanya menceritakan Allah, bagaimana Allah itu telah diceritakan di dalam Al-Quran, dan bagaimana Allah itu telah diceritakan di dalam sunnah yang sahih. Yang kedua, kita beriktikad laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan apa-apa pun. Kalau istiwa, tetapi dia tak sama dengan makhluk. Kalau Allah menyebut bagi Allah itu 2 tangan, baginya 2 tangan, tetapi tak sama dengan makhluk. Tak boleh disamakan dengan makhluk. Cuma dia sifatkan dirinya, kita kata macam dia. Sama tak sama dengan makhluk. Yang ketiga, kita tidak tamak untuk mengetahui sifat Allah lain daripada apa yang Allah bagi tahu. Hak lain daripada dia bagi tahu, kita tak mau teringin nak tahu. Tak payah syekh serban besar, syekh serban 8 kilo, 10 kilo, kita tak mau tahu. Kita nak tahu Allah macam mana yang Allah dan Rasul ceritakan. Kalau ada mana-mana guru ingin menguraikan Allah lain daripada yang telah disebut di dalam kitab Allah dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak ingin nak tahu. Demikian itulah asas-asas 3 yang penting yang dipegang oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Maka dengan itu, apabila Nabi menceritakan dia melihat malaikat Jibril di atas kursi, malaikat Jibril di atas kursi, bagaimana Rasul telah melihatnya, kita tidak melihatnya, kadar itu diceritakan kepada kita, kadar itu kita beriman dengannya. Jangan kita kata, kursi ini bahasa kiasan, ini bahasa pepatah. Tak, dia menceritakan demikian, kita percaya seperti mana yang dia ceritakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku rasa takut lalu aku kembali kepada ahliku, yakni kepada kaum keluargaku. Yakni aku kembali, farajat, aku kembali, yakni kepada kaum keluargaku. Maka berkata kepada Khadijah, baginda kata, yakni kata kepada Khadijah, selimutkan aku. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbika fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangun, beri peringatan. Muslimin dan muslimah, dengar di sini, ini perkara penting untuk kita faham. Bila wahyu yang berikutnya turun ialah Al-Mudaththir. Allah kata, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun, beri peringatan. Perkataan inzar di dalam bahasa Arab bermaksud memberi amaran tentang azab. Memberi amaran tentang azab. Kerja Nabi seperti mana yang semua kita tahu, 2. Semua Nabi, mereka ini sifat para Nabi, basyiran wa nadhira, memberikan khabar gembira tentang syurga dan memberikan berita buruk tentang neraka.
Siapa buat pahala, masuk syurga. Khabar gembira. Diberi ketenangan oleh Allah, diberi pahala, diberikan kurnia, didekatkan diri dengan Allah. Sesiapa yang menderhaka Allah, masuk neraka. Wahyu yang pertama, yang kedua ini turun, wahai orang yang berselimut, bangun beri amaran. Dalam dua kerja ini, dua kerja ni, kerja Nabi. Yang pertama nak beri khabar gembira, yang ni kerja tak susah. Tapi Allah Ta'ala pada peringkat awal minta, wahai orang yang berselimut, bangun pergi ceramah. No, bukan pergi ceramah. Bangun pergi ajak orang, bagi tahu masuk syurga. Tak. Bangun buat kerja yang paling susah, memberi amaran tentang azab Allah, perkara yang paling tidak disetujui oleh orang ramai. Kerja inzar, kerja memberi amaran. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun beri amaran. Beri amaran tentang hukum hakam Allah, beri amaran tentang tauhid, beri amaran kepada mereka bahawa apa yang mereka lakukan salah, mereka mesti kembali kepada Allah. Tauhid mereka salah, mesti kembali kepada Allah. Akidah mereka salah, mesti kembali kepada Allah. Sistem mereka salah, mesti kembali kepada Allah. Pentadbiran mereka salah, mesti kembali kepada Allah. Ekonomi mereka salah, mesti kembali kepada Allah. Jual beli mereka salah, mesti kembali kepada Allah. Ini kerja paling susah. Nak menyalahkan dan memberikan amaran dan memberitahu yang sebenar, ini kerja yang susah. Sebab itu dakwah Nabi tak bermula dengan fadailul a'mal. Dakwah baginda tak bermula dengan fadilat amal. Tetapi dakwah baginda mestilah bermula dengan inzar. Kalau kita hanya bagi tahu sembahyang 2 rakaat masuk syurga, ni masuk syurga, yang ni masuk syurga, zikir 3 kali masuk syurga, ini masuk syurga, akhirnya dia rasa seolah-olah dia anytime boleh masuk syurga. Apa yang jadi pada umat dia jadilah. Dia tak fikir di samping syurga adanya amaran berhubung dengan neraka. Maka inilah penyakit yang telah menimpa sebahagian besar daripada umat Islam, menyebabkan sebahagian mereka rasa pada dah Islam kita ni, yang mana nak jadi tu, yang rosak-rosak tu dia punya pasal lah. Sedangkan Nabi SAW wahyunya turun, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bukan qum fabashir, bangun dan berilah kabar gembira. Tak, kerja yang besar, bangun dan berilah amaran. Memberi amaran sangat menakutkan banyak pihak. Inilah kerja yang paling susah. Tetapi kalau ini tidak dapat difahami dengan betul, maka kita akan faham dakwah dengan cara yang salah. Saya pernah hadir sekali, orang bagi macam tazkirah selepas daripada maghrib. Dia kumpulkan jemaah mana yang ada, dia bercakap. Dia kata, tuan-tuan, dalam agama ini, kalau kita suruh kepada yang ma'ruf, secara automatik orang tak akan buat yang mungkar. Sebab itu kita patut suruh pada yang ma'ruf. Masalah mungkar jangan fikir. Bila orang mari semayang, tentu dia tak sempat pergi ke karaoke. Bila dia mari semayang, tentu dia tak minum arak. Tak benar dakwaan ini. Kalau ini benar, maka salah Al-Quran. Kerana Al-Quran selalu mengulangi tentang berhubung dengan masalah ta'muruna bil ma'ruf. Tak, dia mesti sambung lagi, wa tanhauna 'anil munkar. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan kamu mencegah daripada yang munkar. Tak padan azan panggil orang semayang saja, munkar mesti dicegah. Ini salah faham. Salah faham ini telah memandulkan gerakan dakwah, sehingga orang menganggap tak apalah, yang lain-lain tu apa nak jadi, saya ni pakai lebay, pakai jubah sudah, kira buah tasbih dan saya akan masuk syurga anytime. Ini salah faham. Ini salah faham.
Kerana tak mungkin demikian. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan Bani Israel. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahaw an munkarin fa'alu. Labi sama kanu ya'mal. Dilaknat Bani Israel, dilaknat orang kafir di kalangan Bani Israel di atas lidah Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Yang demikian itu kerana mereka melampau. Mereka itu tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Sangat buruk apa yang mereka lakukan. Ini kita kena faham hal ini. Kerana Islam pada zaman ni sedang diusahakan untuk menjadikan dia Islam amal ma'ruf, tapi bukan Islam nahi mungkar. Islam yang sedang diterjemahkan kepada kita dan disokong oleh elemen-elemen yang lain yang sedia ada dalam masyarakat Islam, boleh menjadikan akhirnya umat Islam umat yang suruh pada yang ma'ruf tetapi tidak mencegah daripada yang mungkar. Ini sangat bahaya. Boleh meruntuhkan rangkaian kekuatan umat. Sedangkan akidah kita bukan akidah yang berbunyi dengan asyhadu annallaha ilah. Aku menyaksikan bahawasanya Tuhan adalah Allah. Allah itu adalah Tuhan. Tetapi akidah kita ialah akidah yang bermula dengan la ilaha illallah. Akidah menafikan, menolak segala-galanya la, dan menetapkan illa, kecuali hanyalah Allah. Menolak segala bentuk yang bercanggah dengan Allah. Menolak segala bentuk pengabdian yang bercanggah dengan titah perintah Allah. Menolak seluruh ajaran yang bercanggah dengan ajaran Allah. Setelah menolak keseluruhannya, barulah datang illa, kecuali Allah, hanya Allah. Menolak keseluruhannya. Ini hendaklah kita hati-hati. Dan saya mengingatkan diri saya dan muslimin dan muslimat sekalian, agar jangan jadi Islam kita Islam suruh yang baik, dalam masa yang sama tidak mencegah daripada yang mungkar. Mestilah menjadi Islam yang syumul. Afa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga sedangkan belum kena kepada kamu ujian yang telah mengenai orang-orang yang sebelum daripada kamu, sehingga keimanan, keyakinan mereka digoncang, pendirian mereka digoncang, sehingga berkatalah Rasul dan orang yang beriman bersamanya, bilakah lagi datangnya pertolongan Allah? Allah menjawab, dalam keadaan demikian sesungguhnya pertolongan Allah itu hampir. Muslimin dan muslimat, ambillah iktibar daripada wahyu yang kedua ini. Setelah diturunkan Iqra, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, bangun beri peringatan, sehinggalah kepada ayat wa rujza fahjur, yakni bangun beri peringatan. Allah Subhanahu wa taala kata qum fa'anzir wa thiyabaka wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan kamu besarkan, dan pakaian kamu bersihkan, dan berhala ataupun kemungkaran kamu jauhi, sehingga kepada ayat itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wahyu pun turun dengan banyak dan berterusan. Ini hadis yang telah kita baca sambungan pada bulan yang lepas. Pada bulan yang lepas kita tertinggal satu hadis sebelum daripada itu, dan saya akan baca sebelum daripada itu. Sebelum saya baca, saya nak ingatkan tuan-tuan satu hal. Tuan-tuan kembali pada hadis yang sebelum daripada itu, Abdullah bin Yusuf. Bab yang sedang kita baca ini ialah dinamakan dengan bab Kitab Bad'il Wahyi, kitab bermulanya wahyu. Selepas kitab bermulanya wahyu di dalam Bukhari, dia akan masuk kepada Kitabul Iman, kitab iman.
Kita kena tahu Al-Imam Al-Bukhari dia seolah-olah nak mengisyaratkan kepada kita, kata para ulama, sumber iman ini wahyu. Sumber iman wahyu. Kita tak mungkin boleh beriman melainkan melalui jalan wahyu. Maka sebelum datang kitab iman, dia kena datang kitab bagaimana wahyu. Seolah-olah Al-Bukhari ingin menolak ahli-ahli falsafah pada zamannya. Ahli-ahli falsafah pada zamannya dan ahli-ahli ilmu kalam yang hidup pada zaman tersebut dan sebelum daripada Al-Imam Al-Bukhari. Mereka ada yang berteori dengan mengeluarkan hadis palsu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sesiapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Seolah Bukhari nak menjelaskan tak. Bukan kenal diri mengenal Tuhan, tetapi mengetahui wahyu mengenali Tuhan. Arafna kulla syai'in billah. Kami kenal semua benda dengan Allah. Siapa yang ikuti kuliah saya malam semalam, saya sebut sedikit. Perbahasan orang-orang kalam, ahli-ahli kalam, mereka sampai kepada peringkat berfikir, menggunakan akal untuk berfikir tentang Tuhan. Lalu mereka menggunakan kesimpulan-kesimpulan. Sehingga tuan-tuan akan dengar dulu orang sebut ilmu mantik, ilmu apa. Ilmu-ilmu ini kononnya digunakan untuk berfikir dengan cara yang betul. Walaupun sebenarnya sebahagian daripada ilmu itu, bahkan kebanyakannya, ilmu itu bersumberkan Yunan. Hasil daripada ilmu tersebut, perbahasan akidah pada zaman falsafah dan kalam hanya sampai kepada peringkat mengakui kewujudan Tuhan. Seperti yang saya sebut pada malam semalam. Hasilnya manusia percaya Tuhan wujud. Maka tuan-tuan akan tengok, dulu bila kita belajar ilmu akidah umpamanya, dia bincang pergi jisim, jirim, dia bincang itu falak, dia bincang, akhirnya dia kata Tuhan itu wujud. Apa bukti wujudnya Tuhan? Adanya alam ini. Kenapa adanya alam ini, adanya Tuhan? Kerana mustahil ada benda tanpa penciptanya. Itulah seolah-olah penghujung kepada perbahasan ilmu kalam. Bahas pergi, bahas mari. Akhirnya orang yang syarah kat kita kata, alam ini ada, Tuhan itu ada. Apa bukti Tuhan ada? Adanya alam ini. Kenapa adanya alam ini, adanya Tuhan? Kerana mustahil adanya benda tanpa pencipta dia. Walaupun saya sebut kaedah yang dibuat itu bahaya. Kalau setiap benda mesti ada pencipta, nanti orang akan bertanya, Allah yang ada, siapakah penciptanya? Kalau kita buat kaedah, ada benda mesti ada pencipta, kita buat itu satu kaedah. Sedangkan Quran dia tak kata begitu. Dia kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, tidakkah kamu perhatikan? Maksudnya kamu sendiri, semua makhluk senantiasa merasai wujudnya Tuhan. Fitrah kamu merasai wujudnya Tuhan. Walaupun sebenarnya kita tahu di alam ini tidaklah perlu kita duk pergi kempen seluruh dunia nak bagi tahu manusia Tuhan ada. Sebenarnya tak penting. Kerana macam mana yang saya syarahkan, manusia kesemuanya mengakui wujudnya Tuhan. Maka perbahasan itu tak penting. Perbahasan yang penting ialah tauhid uluhiyah, yang membawa kepada darjat bukan sekadar percaya dia ada, tetapi mestilah mengabdikan diri kepada Allah. Inilah tauhid Quran. Tauhid Quran bukan percaya dia ada, tapi la ilaha illallah. Tidak ada yang diabdikan diri melainkan Allah. Tidak ada tawakal, tidak ada membesarkan, tidak ada keyakinan mutlak, tidak ada kecintaan yang mutlak, kasih sayang yang mutlak, tawakal yang mutlak, pengharapan yang mutlak, melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hujung kepada tauhid. Inilah dakwah Rasul yang dinamakan tauhidul ibadah, tauhid ibadat.
Tuan-tuan, kalau kita mengaji sekadar Tuhan ada bagi alam ni, sebab itu sebahagian kita dengan kita mohon Allah ampunkan mereka dan kita semua. Tetapi sebagai itu sebahagian yang mengaji sifat dulunya, tapi lah masa yang sama tangkai pun banyak juga. Berbomoh pun sakan juga. Besarkan Tuhan lah masa yang sama, orang lain pun besar juga. Tapi kalau hafal, hebat di mulut. Bahkan sebahagian boleh nasyid. Sebab bukan itu sebenarnya yang dibawa oleh Rasul. Rasul bawa kepada tauhid ibadat. Kalau dia pergi selangkah lagi, maka dia sempurna. Tapi malangnya ahli ilmu kalam hanya terhenti kepada setakat itu. Maka Al-Imam Syafi'i, sesiapa yang boleh Arab, sebagian besar saya tahu yang datang daripada UM apa ni ustaz-ustaz kita, lihat dalam kitab Syiarul A'lamun Nubala oleh Al-Imam Az-Zahabi ketika menterjemahkan tentang hayat Al-Imam Syafi'i pada jilid yang ke-10 muka surat yang ke-5 sehingga kepada muka surat yang hampir 90 muka surat, menceritakan tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kebanyakan ucapan Imam Syafi'i menentang ilmu kalam ini, disebabkan ia tidak membawa kepada tauhid ibadah. Tidak membawa kepada tauhid ibadah. Maka Al-Imam Al-Bukhari sebelum memulakan kitab iman, ingatkan kita, iman bermula dengan wahyu, bukan bermula dengan falsafah. Bermula dengan wahyu. Inilah maksudnya yang disebut di sini Kitabul Bad'il Wahyi. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha anna al-Haritha ibnu Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahy faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا maksudnya Abdullah bin Yusuf ni guru Imam Bukhari, salah seorang guru Imam Bukhari daripada Mesir. Dia duduk di Mesir, asalnya dia orang Syam, dan dia merupakan antara orang yang paling pakar, yang paling detail di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Kata dia telah menyampaikan kepada kami Malik, bukan Malik bin Hisham, salah siapa yang ada kitab. Malik daripada Hisham bin Urwah, buang bin, salah. Telah mengkhabarkan kepada kami daripada bapanya, daripada Aisyah radhiyallahu an. Telah daripada, maksudnya daripada Malik bin Anas diambil. Muslimin dan muslimat, saya ingatkan di muslimat yang dimuliakan, kita lihat para ulama seperti sanad dalam hadis ini Abdullah bin Yusuf yang mengambil daripada Imam Malik bin Anas. Kita melihat mereka ini, yang pertama, ulama-ulama hadis, mereka membanyakkan guru mereka dan mencari guru-guru yang hebat. Kerana guru-guru yang hebat, ilmunya, kurniaan Allah kepadanya, akan mewariskan ilmu yang hebat juga kepada anak-anak muridnya. Sebab itu kita dalam mengaji agama ni, tuan-tuan belajar, jangan kita kalau dah belajar tu ke situ je, tak bergerak-gerak dan tak mau tahu yang lain. Kita belajar, kita pergi dan kita dengar, dan kita cari orang-orang yang boleh, yang mana meyakinkan hati dan perasaan kita bahawasanya ilmunya bersumberkan kitab dan sunnah. Usaha kita pergi cari, kita belajar
sehingga kita lihat ilmu orang ini menepati kitab dan sunnah, maka kita ambil daripadanya dan kita doakan Allah memberi petunjuk kepada kita dan kepada guru-guru kita semua. Ini adalah kesungguhan yang patut kita buat. Kita doakan, kerana kadang-kadang satu orang bila dia belajar dengan satu benda, dia taksub. Bila taksub tak bergerak dia. Apa yang jadi orang lain cerita pun dia tak mau dengar lah. Dengan kita dengar dahulu, barangkali ada yang terlepas daripada pengetahuan kita. Ada yang kita tidak sedar selama ini. Dalam banyak-banyak orang yang mengajar ilmu dan ulama, bukan sama kurniaan Allah kepada mereka. Lahirnya Al-Imam Syafi'i, walaupun sebelum itu ada imam-imam yang lain, tapi tidak sama dengan beliau. Lahirnya Imam Ahmad, lahirnya imam-imam yang lain juga. Setiap mereka mempunyai keistimewaan mereka, sehingga menjadikan anak-anak murid mereka hebat. Lihatlah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, yang begitu hebat, melahirkan anak murid yang hebat. Antaranya Al-Imam Az-Zahabi yang hebat, Al-Imam Al-Hafiz Al-Mizzi, anak murid kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, anak murid kepada Ibn Taymiyah. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir, yang terkenal dengan tafsir Ibn Kathir, dan Al-Bidayah wa Nihayah adalah sebahagian daripada anak murid Ibn Taymiyah. Demikian hebat gurunya, melahirkan hebat anak muridnya. Ada di kalangan manusia ini Allah kurniakan kepadanya kebijaksanaan ilmu, dan man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din. Siapa yang Allah mahu daripadanya kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama, seperti yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka kalau kita dapat guru-guru yang demikian, kita belajar kadang-kadang sebahagian daripada ilmunya, menjadikan faham kita begitu lebih. Faham kita banyak, penguasaan kita banyak. Demikian ilmu yang manfaat dan ilmu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para ulama, kesebahagian mereka menjadi hebat kerana guru mereka hebat, seperti Imam Malik bin Anas ini. Daripada Hisham bin Urwah telah mengkhabarkan kepada kami daripada bapaknya, yakni Urwah, daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yakni daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, seperti mana yang disebut oleh Allah, wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isteri baginda adalah ibu-ibu kaum muslimin, kaum mukminin. Ummahatul mukminin, ibu kaum mukminin. Isteri Nabi, jadi ibu kita panggil Ummul Mukminin, adalah dengan gelaran daripada langit. Keputusan Allah menyebabkan ini Ummul Mukminin, dan kita tak boleh pinjam, kita tak boleh guna nama samaran, kita pun boleh tulis nama panel kita Ummul Mukminin, tak boleh, haram. Kerana itu Ummul Mukminin ada hukumnya. Dan ada beberapa masalah saya baca nama panel dia ambil nama Ummul Mukminin, dia tak tahu itu ada hukum khas Ummul Mukminin. Cuma yang boleh ialah gelaran yang bukan datang daripada langit, seperti Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin. Yang ini tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah. Cumanya pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, orang panggil dia Khalifatu Rasulillah, Khalifah Rasulillah, yang ini pengganti Rasulullah. Pasal khalifah masuk ganti. Bila mari zaman Sayyidina Umar, orang panggil Umar Khalifati Rasulullah, pengganti kepada pengganti Rasulullah. Sayyidina Umar ni seorang yang berfikir, dan pemimpin yang banyak berfikir. Kata Umar, kalau ini berterusan ia akan menyusahkan. Nanti orang akan panggil yang ketiga Khalifati Rasulullah. Mari lagi lama lagi panjang, tak jadi, dia kata macam ni. Sehinggalah satu hari ada orang tengok dia lalu, dan orang berkenaan panggil, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang mukminin. Maka Sayyidina Umar terdiam dan kata, ini panggilan yang baik, kerana kamu semua kaum mukminin dan aku pemimpin kamu. Maka gelaran Amirul Mukminin bermula pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Bermula pada zaman dia. Dan ini bukan gelaran daripada langit, ini panggilan orang yang akhirnya digunakan menjadi tradisi di dalam kepimpinan umat Islam. Mereka menggunakan nama Amirul Mukminin. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Al-Haris bin Hisham radhiyallahu anhu. Al-Haris bin Hisham ialah saudara seibu sebapa dengan Abu Jahal bin Hisham. Abang dia jadi hantu Abu Jahal, adik dia jadi sahabat radhiyallahu anhu, iaitu Al-Haris bin Hisham. Masuk Islam semasa pembukaan kota Mekah dan kemudian gugur syahid semasa pembukaan Syam. Pembukaan Syam. Masya Allah, iman ajaib. Kadang-kadang abang dia lawan, adik dia sokong. Bapak dia lawan, anak dia sokong. Anak dia sokong, bapak dia lawan. Bapak dia beriman, anak dia lawan. Pelik. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan iman ini warisan. Bahkan dia menjadikan sesiapa yang nakkan kepada petunjuk, maka dia memberi petunjuk. Sesiapa yang nakkan kepada kesesatan, maka dia menyesatkan. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak menzalimkan hambanya. Kita kadang tengok, dia punya teruk. Macam mana anak ustaz boleh jadi macam tu? Kerana iman, bukan dengan nama ustaz ataupun tak ustaz. Tak pelik. Sebab itu hadis yang menyatakan anak zina ini dilaknat sehingga 7 keturunan palsu. Apa dosa dia? Yang berzina ialah mak dia dan bapak dia. Dia nak dilaknat sampai 7 keturunan. Rasulullah mustahil cakap macam tu. Orang kita kata kalau dah zina tu 7 keturunan pun tak bersih. Oh, berat benar. Dia tak salah apa. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tak tanggung dosa orang lain. Ini kita kena tahu. Kata dia, dia telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, wahai Rasulullah, bagaimana datangnya wahyu kepada engkau? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kadang-kala datang kepadaku seperti bunyi loceng. Yakni kadang-kala wahyu ni datang, baginda dengar seperti bunyi loceng. Kata para ulama hadis, barang Nabi tak kata, Nabi kata misal, yakni seperti. Macam mana bunyi dia, Nabi mungkin nak sifatkannya secara tepat. Benda tu tak ada. Tapi yang hampir boleh disifatkan bunyi loceng. Para sahabat radhiyallahu anhu menceritakan, wahyu bila datang kepada Nabi, orang yang sebelah Nabi akan mendengar seperti dengungan lebah. Dan baginda kata, baginda dengar seperti bunyi loceng. Kata para ulama hadis, maksudnya baginda dengar seperti bunyi loceng. Orang yang ada di sekelilingnya mendengar seperti dengungnya lebah. Ketika itu wahyu datang, dan itulah yang sangat memeranjatkan, ataupun itulah yang sangat berat kepadaku. Bila datang yang seperti itu, wahyu ini berat. Qaulan saqila, wahyu ini berat. Tuan-tuan pun baca, wahyu ini kalau diturunkan kepada bukit, bukit akan hancur. Tapi kena kepada kita tak ada apa-apa. Macam saya sebut malam tadi, kadang-kala Quran yang hebat ini, yang menakutkan gunung ganang, yang menakutkan bukit bukau, yang ditanggung oleh manusia kerana manusia jahil terhadap inti kandungannya. Orang Islam sendiri ini mari bulan puasa, alhamdulillah lah, mari bulan puasa mungkinlah kita cari balik mana Quran berabuk, kita tiup kan, buang abuk-abuk dia nak baca ni bulan puasa. Quran kita bulan puasa je. Kita tak baca Quran. Bahkan ramai pun orang Islam yang tak berapa boleh baca Quran. Tuan-tuan, saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan,
Ramai di kalangan kita yang tak boleh baca Quran, dan saya tahu dan saya kenal sebahagiannya sangat kuat semangat Islam dia. Bukan kerana dia tak mau baca, dia menjadi mangsa keadaan pada zaman dihapuskan Jawi, sehingga dia tak boleh baca dan dia pun merangkak. Tapi kalau kita malu, kita sekarang ni benda ni banyak di mana-mana saja. Orang ajar baca Quran, orang ajar. Tuan-tuan pergi baca Quran, sehingga boleh baca kitab Allah. Dan kita tahu kitab Allah ni tak badan baca, mesti faham makna dia. Ramai orang Islam tak ada pun sebagainya terjemahan Quran di rumah dia. Walaupun kalau dia tak baca surah Khabar 3 hari, dia garuk kepala. Aku 3 hari dah tak baca Khabar. Walaupun surah Khabar tu banyak salah daripada yang betul sebagainya, tapi yang confirm betul yang nombor ekor betul. Jarang salah. Kalau salah untung orang lain. Tak baca Quran dan tak tahu pun inti kandungan Quran, sehingga menyebabkan sebagian orang kata, adakah benda tu dalam Quran? Kalau baca pun pilih surah yang ada di rumah dia, surah Yasin dia pilih, tak baca Quran. Dr. Maurice Bucaille, Perancis nama dia, Maurice Bucaille. Orang cerita tentang kehebatan Quran. Dia baca terjemahan Inggeris, dia masuk Islam. Hebat Quran. Sebelum tu dia dah baca dah buku Buddha, buku apa, tak jadi. Kata ini yang sebenar. Orang Islam daripada kecil duduk tengok Quran, dia tak faham Quran. Ada orang heran, dia kata, tuan-tuan tengok hari tu ada kes murtad di negeri Perak. Seorang perempuan yang murtad, yang bapaknya bertongkos lemus untuk mengembalikan dia. Dalam laporan media dan ucap bapak dia sendiri kata, heran, dia kata dia ni 2 kali khatam Quran tapi masih lagi boleh murtad. Kita tak heran, sebab orang Melayu khatam Quran bukan dia faham, dia just baca dan dia tak ambil tahu apa dia Allah perintahkan. Maka Quran tidak menjadi berat kepada dia, tidak menjadi bebanan amanah. Bahkan seketika kita dipalingkan, macam saya sebut malam tadi, daripada mempelajari tafsir dan makna, belajar lagu. 3-4 jenis, tiap-tiap malam pergi belajar lagu. Bukanlah saya kata salah, tapi cukuplah satu lagu pun. Lagu syika, lagu itu, lagu ni, lagu macam-macam lagu. Sehingga saya ingat orang Malaysia ni kalau berlagu, kita panggil tu Imam Masjidil Haram. Kalau bertanding musabaqah, Allah dia menang kita, kerana dia tak mampu buat lagu kita. Kena minum air asam Jawa, kena basuh suara, ada berapa rukun gitu pun, sehingga kita menekankan perkara itu, sehingga akhirnya tidak memahami Quran. Bab lagu bagus, kat mana nak tarik, kat mana nak turun, berapa panjang nak pusing, berapa panjang nak naik, macam mana nak basuh suara. Saya belajar, saya tahu, tapi saya tak pandai baca. Pergi, kita hadir kelas, pergi ada lagu, kelas lagu. Mula-mula ustaz betul, lagu ni kalau nak sedap, yang pertama kena ada berapa langkah nak basuh suara. Sedangkan perkara yang lebih mustahak, iaitulah memahami Al-Quran, memahami apakah kitab perintah Allah dalam Al-Quran. Perkara ini ditinggalkan, tidak diambil berat. Sehinggalah Al-Ustaz Mustafa Abdul Rahman menulis tafsir Al-Quran. Dia tulis tafsir Al-Quran yang pertama. Dia kata, saya tulis tafsir ini pada tahun 50 lebih. Kerana dia kata, kerana saya tengok dalam masyarakat Melayu ni tak ada lagi tafsir Quran, dia kata. Padahal masa itu tahun 50 lebih tak ada tafsir Quran. Saya nak cuba bagi tulis, mudah-mudahan orang Melayu fahamlah Quran. Kita tengok tafsir Al-Hakim Mustafa Abdul Rahman, tulis seorang orang yang berusaha, yang pada zaman dia menghadapi fitnah, dituduh sebagai kaum muda, dituduh sebagai pengikut Syekh Abu Bakar Al-Baqir daripada Gunung Semangul. Dan tafsir dia hebat.
ditulis menghadapi penjajah, menghadapi masyarakat, berusaha melakukan perubahan, tak menggunakan bahasa Sanskrit tapi menggunakan bahasa yang agak lebih standard ketika itu. Mustafa Abdul Rahman, orang Perak, kemudian dia berpindah ke Pulau Pinang. Pada zaman dia dihalau oleh orang kampung dia, dituju rumah dia, orang hina dia, orang kata dia sesat, kena tulis tafsir. Hari ini sebahagian pelajar universiti dan saya ada sahabat sedang buat PhD tentang Mustafa Abdul Rahman. Demikian para ulama, walaupun orang hina pada hayatnya, tetapi apabila dia meninggal, yang kekal itu ialah yang terbaik. Yang terbaik tetap akan dipuji oleh sejarah. Ketika itu orang Melayu baru fikir dan mula sebelum dia berletak, maka dia tulis, dia bercakap tentang tafsir. Ada orang kata mana boleh duk terjemah Quran pergi bahasa Melayu. Masa tu menyebabkan kita meninggalkan perkara yang sangat mustahil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Quran sendiri menyifatkan tentang dia qaulan saqila, qaul yang berat, perkataan yang berat, seperti mana ia berat apabila dia diturunkan kepada Rasulullah. Allah Ta'ala boleh jadikan turun kepada Nabi dengan ringan, tetapi Allah Ta'ala nak memberikan ingatan pada Nabinya. Ini sangat berat, wahyu sangat berat katanya. Kemudian menjauhi, yakni lenyap daripadaku, sehingga aku benar-benar sedar dan faham sesuatu yang disampaikan. Dan kadang-kala datang kepadaku seorang malaikat berupa lelaki, lalu menyampaikan kepadaku, maka aku teliti sesuatu yang disampaikan. Nabi SAW kata kadang-kadang dia dengar wahyu ni, bukan wahyu ni dia datang dengung lebah tu ataupun loceng tu satu, macam bunyi loceng tu satu dalam hadis ni, ataupun dia datang ilham kepada Nabi juga wahyu, ataupun dia datang kepada mimpi yang benar kepada baginda Nabi juga ada wahyu, ataupun Allah Ta'ala terus campakkan masalah itu di dalam hatinya juga adalah wahyu. Itu bagaimana wahyu turun. Bagaimana sifat orang yang bawa wahyu pula. Kata Nabi SAW, kadang-kala dia datang dalam bentuk lelaki. Biasanya dia menyerupai, banyak kali dia menyerupai seorang lelaki yang bernama Dihyah Al-Kalbi, sahabat Nabi. Dihyah ni seorang sahabat yang kacak. Malaikat Jibril kalau datang kadang-kala menyerupai wajah Dihyah, menyerupai Dihyah. Kadang-kadang menyerupai lelaki yang siapa pun tak kenal. Dihyah ni orang kacak. Tuan-tuan kalau dengar cerita Dihyah, tuan-tuan akan dengar cerita isteri Nabi. Apabila Rasulullah SAW membuka Khaybar, baginda SAW membuka Khaybar. Ketika itu Rasulullah SAW memberikan antara wanita-wanita yang cantik ini, Rasulullah memberikan bintu Huyai kepada Dihyah. Memberikan kepada Dihyah, kerana Dihyah orang cantik. Sehingga kalah orang-orang meminta supaya Rasulullah tak patut bintu Huyai ini diberikan kepada Dihyah. Dia ada keturunan bangsawan Yahudi. Kalau kau nak bagi pun kaulah ambil. Maka Rasulullah mengambil dan mengahwininya, dan mengahwini binti Huyai. Oleh kerana itu Dihyah ni yang saya nak cerita ni, Dihyah ni adalah seorang sahabat yang cantik, malaikat yang kacak. Bila malaikat datang kadang-kadang menyerupai Dihyah, kadang-kadang malaikat tak menyerupai siapa, orang tak tahu siapa. Seperti yang datang ketika mensyarahkan hadis Islam, iman dan ihsan. Kalau tuan-tuan ingat hadis berkenaan, bila datang kata Sayyidina Umar, la ya'rifu minna ahad, tak ada siapa pun kami kenal dia. La yura fihi atharun safar, kami tak tengok pada baju dia kesan orang musafir. Kami tak kenal. Kalau dia orang dekat mesti kita kenal, kalau dia orang jauh mesti ada kesan musafir, yakni debu di padang pasir yang dilalui. Syadidul bayadus siyab, syadidul sawadus syar. Kata dia, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Fajalasha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk kepada Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia sandarkan kaki dia, kedua lutut dia kepada lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizai, diletakkan kedua belah tapak tangan dia atas paha dia. Kemudian dia kata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, bagi tahu aku tentang Islam. Sahabat semua tercengang tengok. Semua orang tengok.
Artinya dakwaan orang barat menyatakan Muhammad khayal tak benar. Kerana orang lain pun tengok. Malaikat datang. Semua orang tengok. Nabi SAW sifatkan Islam macam mana yang tuan-tuan tahu. Dia kata sadaqta, benar engkau. Sahabat kena Sayyidina Umar kata heran. Fasa'alahu fasaddaqahu. Dia yang tanya, dia pula kata betul. Ini dah lebih macam lawan dokek kan. Kalau kau tak tahu, kau tanya. Ni bukan sebarang Nabi. Pak kau tanya Nabi, kau kata betul. Seolah kau pula lebih pandai. Sehingga dia tanya. Akhirnya dia pergi. Nabi tanya, atadrina man huwa Umar? Kau tahukah siapa? Semua sahabat berniaga, tapi mereka kata Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasul beritahu, yang lebih tahu. Sehinggalah mereka, Nabi kata, zaka Jibril. Itulah malaikat Jibril. Datang yu'allimukum dinakum. Datang untuk mengajar kepada kamu agama kamu. Inilah maksud Nabi. Kadang-kadang malaikat datang dalam bentuk rupa lelaki, dan dia datang dan menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah, sesungguhnya aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya wahyu pada hari yang bersangatan sejuk. Setelah ia lenyap daripadanya, maka pada mukanya berpancaran peluh. Yakni hari sejuk, tapi bila wahyu turun, peluh mercik di dahi Nabi, menunjukkan bebanan beratnya wahyu. Dalam riwayat yang lain, sahabat cerita, kadang-kadang dalam majlis, kadang-kadang paha Nabi itu terletak atas paha sahabat. Majlis yang rapat-rapat, bila ada satu soalan, orang tanya, wahyu turun. Bila wahyu turun, mereka kata tertekan benar paha Nabi, kata pahanya berat. Sepertinya memang beratnya wahyu yang turun kepada baginda-baginda. Sehingga kan kalau wahyu itu turun ketika baginda berada atas unta terduduk kerana beratnya wahyu. Kita baca Quran tak ada apa-apa. Kita baca Quran tak ada apa-apa, dan tidak merasai bebanan wahyu dan tanggungjawab kita terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala dan kita perintah Al-Quran. Bahkan kita bertandingkan pula siapa lebih untung. Ini semua adalah perkara yang mesti direhat semula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, dan insya-Allah kita akan sambung hadis yang berikutnya pada kuliah yang akan datang, dan saya akan menjawab sebahagian daripada soalan yang ada. Satu soalan apa ni, minta doktor tolong jelaskan keterangan di bawah semasa soal jawab. Dia bagi punya panjang. Ini ditulis oleh Al-Fadhil Tuan Syekh Astara Jabat. Kesimpulan yang saya baca tadi, dia tulis bahawasanya hadis-hadis Bukhari ini, sanad dia tu mungkin dari segi sanad dia betul, tapi sebahagian banyak hadis Bukhari ini tak logik dan tak benar. Antara contohnya, dia kata, sebagai contohnya hadis Bukhari yang berbunyi, bukan berbunyi yang bermaksud, itu bukan bunyi. Ini dia bagi terjemahan, bunyi hak Arab tu. Sesiapa yang berpagi setiap pagi dengan 7 biji kurma, dia tidak akan dimudaratkan pada hari itu oleh racun dan sihir. Dia kata hadis ni sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja menyebut kurma, tapi menyebut jenis kurma. Dan orang-orang yang mencubanya dengan iman dan yakin, terutama orang-orang yang mengubat sihir, mereka sendiri menyatakan orang yang makan kurma ini 7 biji dengan meyakini hadis Rasulullah, dia tidak kena sihir. Itu dulu. Dia kata hadis ini tak logik. Kerana ini sebenarnya, dia kata, orang yang mencipta kata-kata itu kemudian yang dibangsakan kepada Rasulullah mungkin berniat baik kerana mempunyai matlamat untuk menggalakkan orang ramai makan kurma setiap hari kerana khasiatnya yang sangat baik. Dia kata cerita ni kata hadis palsu. Tapi kita seperti mana ulama-ulama ahli sunnah dan semua orang ahli sunnah menyatakan hadis-hadis Bukhari ini adalah hadis-hadis yang sahih. Syad la yu'tabar, dia kata. Orang yang ganjil tak diambil kira. Antara yang dia kata, tengok tuan-tuan, orang alim bila tulis nampak kealiman dia. Kerana sikap
Abu Hanifah yang sangat kritis dengan hadis, termasuk yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di Muslim, maka dia dikecam dan dicela oleh orang ramai. Bagaimanapun Abu Hanifah menjawab kepada ulama-ulama yang mengecam dan mencela, bahawa dia menolak kata-kata yang didakwa dalam hadis itu dan menolak sehingga akhirnya. Pertama saya nak bagi tahu tuan-tuan, Abu Hanifah meninggal 150 Hijrah sebelum Bukhari lahir pun. Macam mana kata Abu Hanifah mengkritik hadis Bukhari? Tak nanti buka kitab. Bukhari 256, seperti mana tuan-tuan tahu. Al-Imam Bukhari, saya tak tahu dalam buku tuan-tuan ni ada tak, orang tak ada. Tapi 256 dia lahir. 150 Hijrah Al-Imam Abu Hanifah meninggal. 106 tahun kemudian lahirnya Al-Imam Al-Bukhari. Kata tuan Syekh kita bahawasanya Al-Imam Abu Hanifah mengkritik hadis-hadis Bukhari. Tuan-tuan orang bijak, tuan-tuan fikir, kok mana tu? Orang yang mati 106 tahun lebih lepas mengkritik orang yang baru lahir. Biarlah kita cakap benda yang kita faham. Jangan orang nak cakap, kita pun nak cakap. Saya tak baca banyak lah benda ni, tapi banyak tu je lah. Lebih kurang hak bakinya kias sendiri. Kadang-kadang kita cakap benda. Sebab itu orang Melayu kata berburu di padang dasar dapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Lebih kurang macam tu. Kalau kait panjang sejengkal, jangan diduga lautan yang dalam. Kalau kita tak betul-betul pandai dalam bidang tu, jangan duk mereka tak tahu Allah. Tak betul. Dari segi fakta awal pun tak betul. Lain zaman mati, lain zaman yang kau kata kritik. Tuan-tuan dia bagi tahu Imam Abu Hanifah tak setuju dengan Imam Syafi'i. Mana boleh? Tahun 150 Imam Abu Hanifah wafat. 150 Imam Syafi'i lahir. Masa bila dia tak setuju? Kalau Imam Syafi'i tak setuju dengan Imam Abu Hanifah, betul. Dan Imam Bukhari saya tahu, dan kita orang hadis tahu bahawasanya ada beberapa tempat Imam Bukhari seolah-olah mengkritik Imam Abu Hanifah, betul. Tapi Abu Hanifah kritik Bukhari, tak betul. Orang kata orang yang belajar silat 2 buah suka nak tumbuk orang. Tapi kalau belajar habis dia biar tu. Masalah belajar tak habis. Dapat ke dia tulis berapa blok. Ada beberapa soalan. Ada soalan langsung tuan. Ada soalan. Apakah bentuk hiburan, muzik serta peralatan yang dibenarkan mengikut perspektif Ahlussunnah wal Jamaah? Hiburan berbentuk amal derma yang dibenarkan mengikut Ahlussunnah, muslimin dan muslimat. Ulama-ulama khilaf pendapat berhubung dengan muzik, halal ataupun haram. Ada 2 pendapat. Pertama menghalalkannya, yang kedua mengharamkannya secara mutlak. Melainkan beberapa alat seperti duf ataupun daf, yakni tuan-tuan panggil kompang. Sebahagian ulama mereka mengizinkan demikian. Bahkan ada yang lebih jumud daripada itu, yang lebih yang lebih sempit daripada itu. Dia kata pukul itu pun hanya budak-budak perempuan kecil saja. Orang lain, orang tua-tua tak boleh pukul. Seperti yang dipendapat oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Secara umumnya saya sebutkan wallahu taala alam, ini perkara khilaf. Tetapi kita jangan salah. Apabila ada ulama seperti Dr. Yusuf Qaradawi yang mengizinkan muzik, bukan bererti dia mengizinkan penyanyi. Penyanyi cerita lain, muzik cerita lain. Kita ni, oh itu bolehlah saya pergi dengan Ning Baizura. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Ini dia menyatakan muzik. Bukan dia menceritakan penyanyi wanita, dia menceritakan muzik. Muzik ni banyak. Handphone tuan-tuan, jam tuan-tuan, lagi apa? Radio lah, kereta, lagu Raihan, lagu apa lagi. Kesemua mereka ini ada muzik. Muzik itu
Termasuklah lagu Piramli, suami isteri mesti sabar, kata dia. Termasuk macam-macam lagi. Muzik ini semua halal ataupun haram. Pendapat pertama menyatakan haram dan tidak ada nas yang jelas sangat dalam hal itu. Pendapat kedua menyatakan halal, tetapi dengan syarat-syaratnya. Maksudnya tidak ada fitnah wanita dan sebagainya. Itu bukan wanita, itu bukan musik. Musik. Wallahu ta'ala alam. Kalau tuan-tuan tanya saya berpendapat Allah, semua orang boleh menganalisa dan membaca perkara. Saya berpendapat ianya halal dengan syarat-syaratnya. Lagu-lagu boleh didengar kalau sekiranya tidak mengandungi unsur-unsur syirik, unsur-unsur yang memuja dan memuji perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai lagu-lagu yang bersifat patriotik, yang membangunkan semangat untuk seseorang mempertahankan maruah dan harga dirinya, ada lagu yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri majlis orang Ansar mengadakan kenduri kahwin. Kemudian majlis itu sepi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa tidak ada orang yang menyanyi? Tidakkah orang Ansar sukakan nyanyian?" Maka mereka mengambil orang, lalu mereka memukul dan menyatakan selamat datang, selamat datang. Mereka meraihkan tetamu. Sehingga ulama-ulama menyatakan pada hari-hari keramaian seperti walimatul urus, seperti hari raya, disunatkan, bahkan digalakkan untuk kita menyanyi bagi menghiburkan hati dan menimbulkan suasana yang mengembirakan, dengan syarat menjaga hukum hakam dan batasan-batasan syarak. Tidak wanita terlibat, tidak dengan pergaulan bebas, tak. Kadang ada orang macam kahwin, orang dulu-dulu bila kahwin panggil kompang, kalau hadrah, dia pukul dan ucapkan selamat datang pada tetamu. Hakikatnya ia sebahagian daripada sunnah yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam tak jumut dalam hal ni. Islam tak jumut dalam hal ni. Siapa yang tak mau, tak payah buat. Bukan syarat mesti buat. Siapa yang haramkan muzik secara mutlak, mestilah vibrate telefon dia senantiasa. Betul? Saya muzik sama sekali haram. Telefon kita bunyi kita mesti vibratekan biar ada gegar ya. Kerana gegar tak termasuk dalam muzik. Itu pun gegar, mis'ar apa? Ada gegar, radio muzik pun gegar juga. Sahkah salat seorang yang apabila ia baca Fatihah tidak kedengaran telinganya sendiri? Baca dalam hati atau terlalu perlahan? Kalau tak kedengaran, maksudnya dia tak baca dalam hati, tak sah. Tidak sah. Hendaklah bacaan wajib dia baca sehingga kalaupun dia tak dengar bismillahirrahmanirrahim, tapi telinga dia dapat mengetahui bunyi dan dapat mengagak dengan jelas apa yang dia baca, yang sehingga kalau dia salah dia tahu untuk ulang. Kalau dia baca dalam hati, mulut dia tutup, itu tidak dinamakan baca. Itu dinamakan mururu alal qalb atau imrarul alal qalb, melalukan bacaan di atas hati. Itu tak dinamakan bacaan, tak sah. Tak sah. Mestilah bacaan didengari di telinga ataupun diketahui dalam telinga kita apa yang kita baca dan apa yang kita sebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Ya. Ada beberapa pendapat para ulama kebelakangan ini berhubung dengan hukum taswir, bergambar. Hadis-hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kepada golongan al-musawwirun, musawwirin, iaitu orang yang musawwir. Musawwir ni boleh diterjemahkan kepada maksud bergambar ataupun mengukir ataupun melukis. Itu asalnya. Rasulullah menyatakan mereka ini diazab oleh Allah dengan azab yang pedih di akhirat kelak. Golongan yang mengukir ataupun golongan yang bergambar. Alat kamera itu Arab panggil alatut taswir. Alat ambil gambar, taswir. Guna benda yang sama perkataan dalam hadis. Menyebabkan berlaku khilaf di kalangan para ulama. Ada di kalangan ulama seperti Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz rahimahullah, dan diikuti dengan beberapa orang seperti juga Al-Albani. Mereka menyatakan dengan itu maka gambar foto itu haram, kerana dia mengandungi maksud larangan Nabi SAW.
Majoriti para ulama menyatakan halal, harus, mubah. Disebabkan Nabi SAW tak maksudkan pun taswir tu, kamera. Nabi maksud lain. Alasan mereka Muslimin dan muslimat dengar, alasan mereka yang menyatakan boleh, dan saya wallahu ta'ala alam berpendapat yang sahihnya boleh. Pendapat menyatakan tak boleh ini ialah pendapat yang agak sikit jumud. Kerana dia tahu apa sebab. Kerana walaupun Arab memanggil kamera tu alatut taswir, tapi kita tahu Nabi tak maksudkan kamera. Kamera ini bukan tindak kerja manusia. Dia adalah tindak balas terhadap kad yang ada, kertas kodak yang ada di dalam negatif filem yang ada di dalam kamera berkenaan. Bukan kita yang pergi lukis, kita hanya tekan saja. Ini berbeza. Yang dimaksudkan oleh Nabi, dia lukis dan dia ukir. Kerana pada zaman Nabi, kamera ni tidak ada. Kerana orang ni kamera, orang buta pun boleh buat, tekan boleh keluar gambar. Kalau haram kamera, haram juga berdiri di depan cermin. Kerana berdiri di depan cermin pun mengeluarkan gambar. Walaupun namanya sama, tetapi maksud Nabi tak sama. Seperti contohnya, Rasulullah SAW mengharamkan bagi kaum lelaki al-harir atau dibaj, mengharamkan sutera. Sekarang ni bila kita sebut sutera, apa maksud sutera? Kain yang dibuat daripada benang yang keluar daripada ulat, kan? Itu sutera. Itulah yang dipahami, yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang ni ada sutera tiruan. Halusnya nampak macam sutera, tapi dia bukan daripada ulat. Betul tidak? Apakah ini termasuk dalam hukum sutera ataupun tidak? Masuk atau tidak? Tak masuk. Kerana sutera ialah sutera yang disifatkan oleh Nabi. Ini tidak disifatkan oleh Nabi. Orang bubuh nama dia sutera. Kerana mengubah nama tidak mengubah hakikat. Memberi nama air, arak, kita bubuh nama ini Coca-Cola, tak ubah hakikat. Arak tetap arak, dia bukan Coca-Cola. Sutera yang bukan sutera, kita namakan sutera, dia bukan sutera. Taswir yang bukan taswir, kita namakan taswir, dia bukan taswir. Dia bukan taswir. Sehingga Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin yang merupakan ulama Saudi, dia juga pada akhir hayatnya menarik pendapat yang menyatakan bahawasanya bergambar ini haram. Sehingga dia kata, kalau saya photostat tangan saya, ataupun saya ambil sign saya, saya sign dekat kertas, saya photostat kertas, kemudian mesin photostat keluar sign saya, apakah dikatakan ini tanda tangan mesin photostat atau tanda tangan saya? Tanda tangan saya. Ini alam yang dijadikan oleh Allah. Saya hanya petik, tindak balas berlaku di atas filem. Itu bukan perbuatan saya yang melukisnya. Itu adalah tindak balas. Itu adalah tindak balas. Inilah pendapat yang disokong oleh ulama-ulama yang lain. Majoriti ulama menyatakan dengan itu bergambar ini, foto ini, kebanyakan ulama menyatakan harus. Dan banyak lagi alasan-alasan yang lain. Tuan-tuan tahu bahawa ada orang namakan emas putih sekarang ni. Emas putih yang harganya katanya belinya mahal, jualnya murah. Orang banyak tanya dalam kelas kita, apa hukum pakai emas putih bagi orang lelaki? Kerana orang lelaki haram memakai emas. Kita katakan emas putih bukan emas. Kita yang menamakan dia emas. Emas itu emas. Kerana dia tidak bersifat emas pun. Emas itu emas. Memberi nama tidak mengubah hakikat suatu benda. Dengan itu pendapat kita wallahu ta'ala alam dalam masalah ini, sesungguhnya kamera, mengambil gambar dengan menggunakan kamera foto adalah diharuskan di sisi syarak, dan kita menolak pendapat yang agak sempit. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Ya. Apa dia? Tuan dengar, soalan dia tentang malam nisfu Syaban.
amalan-amalan yang kita buat. Ente tanya kan, ente nak bercakap benar ke bercakap meredakan orang ramai? Ha? Ya, nak bercakap benar ke bercakap yang semua orang terima? Ha? Cakap benar. Okey, saya cakap benar. Dia kadang-kadang ada orang kata, ustaz cakaplah benda yang orang tak marah. Itu masalah juga. Sedangkan kita pergi belajar disuruh cakap benar. Yang pertama, beginilah, supaya benda ni jangan tegang sangat. Kita tahu semua orang yang buat amalan-amalan ini, mereka semua nak harapkan redha Allah, bukan nak harapkan murka Allah. Semua mereka ini cuba nak beramal soleh, bukan kerana nak maksiat pada Allah. Cumanya barangkali tidak ada penerangan yang lebih jelas. Kita tahu tak mungkin orang yang datang ke masjid baca Quran bertujuan nak derhaka Allah, tak. Cumanya kita pun kena tahu dalam nak ibadat ini dia kena ikut tunjuk ajar Nabi SAW itu. Kalau tanya saya sebagai orang yang belajar dalam bidang hadis dan taklah alim, tapi sikit-sikit tahu dalam bidang hadis, saya katakan bahawasanya apa yang disebut oleh ulama hadis, bahawasanya tidak ada satu hadis pun yang telah memperuntukkan apa-apa amalan khusus yang perlu dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Yang ada ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Imam Ahmad, bahwasanya innallaha tala'a ala 'abdihi lailatan nisf min Sya'ban. Allah Taala tengok pada hamba-Nya pada malam nisfu Sya'ban dan dia ampunkan dosa mereka kecuali orang yang memutuskan silaturahim. Ini ataupun orang yang terus bergaduh dengan saudara muslim dia, Allah Ta'ala ampun. Dengan itu para ulama kata, pada malam nisfu Sya'ban seorang itu boleh beramal. Mungkin dia boleh beristighfar, mungkin dia boleh baca Quran, mungkin boleh dia buat minta ampun kepada Allah, membanyakkan ibadat dia buat, kerana malam itu Allah nak ampunkan dosa. Adakah pada malam berkenaan apa-apa amalan khusus? Buat yang ni macam ni, buat yang ni macam ni, buat yang ni macam ni, dikhaskan ada ataupun tidak? Jawapannya tidak ada. Dalam hadis tak ada. Saya tanya, jadi kenapa saya bagi tahu? Kalau saya nak bagi tahu tuan-tuan suka, adalah, jangan duk tanyalah. Boleh juga. Tapi saya bagi tahu yang betulnya tak ada. Sehingga Dr. Yusuf Qaradawi keluarkan dalam fatwa dia. Sebab tu saya kata, mungkin tuan-tuan kalau rasa tidak setuju, tuan-tuan pergi ke kedai, tuan-tuan cari fatwa mu'asarah bagi orang yang boleh baca Arab. Yang tak boleh baca Arab, dia pergi cari terjemahan dia, fatwa-fatwa semasa Dr. Yusuf Qaradawi. Nama dia tu Qaradawi, bukan Qardawi. Qaradawi. Wal Qaradawi bi fathir ra, kata Qaradawi. Dan Qaradawi itu dengan difathahkan ra. Wal Qaradawi. Qaradawi. Dr. Qaradawi kata, adapun amalan nisfu Sya'ban, kata dia, saya tak kata, dia kata, amalan nisfu Sya'ban yang dilakukan di sebahagian negeri seperti membaca Yasin yang pertama, kedua dan ketiga, dengan didatangi dengan doa-doa yang pelik dan doa-doa berkenaan. Disebut pula doa yang kita urai itu, disebut doa ini bercanggah dengan Quran dan bercanggah dengan sunnah. Sesungguhnya amalan ini adalah sangat bid'ah dan dia tidak diketahui dalam Islam. Kata, saya tak kata. Tuan-tuan marah pada dia, call dia, telefon dia, tak patut dia kata macam tu. Tapi dia kata, bukan saya kata. Saya hanya sampaikan apa yang dia kata, wallahu ta'ala alam. Itu dia kata. Dan demikianlah kata-kata kebanyakan para ulama Islam dalam hal ini. Habis itu ustaz, kita niat baik. Saya tahu, saya dah bagi tahu niat baik. Tetapi niat yang baik mestilah diikuti dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kata yang mana dah buat tu tidaklah nak marah dia. Bukanlah tujuan dia nak derhakakan Allah, bukanlah tujuan dia nak hakakan Rasulullah, dah. Tapi mungkin kita perlu sikit semak, kita perlu berbincang. Mungkin tak boleh, kita tak mau terima lagi apa yang saya cakap, tapi balik semak, baca kitab, tengok buku yang muktabar, bukan tengok buku yang dijual RM2.5, RM3 tepi jalan, siapa tulis pun tak tahu. Tengok buku yang ditulis oleh para ulama. Apa kata ulama-ulama hadis dalam hal ini? Dan tak benar juga bahawasanya dakwaan yang menyatakan malam nisfu Sya'ban ialah malam pertukaran buku.
Ini ditolak. Kat mana ustaz saya nak tengok benda ni? Lihat ke dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau menolak dakwaan ini sama sekali. Pertukaran ini yang mana Allah tukar ini, kitab ini ialah dia melakukannya iaitu pada Lailatul Qadar, bukanlah pada malam nisfu Sya'ban. Lihat tafsir Ibnu Katsir, balik tengok kitab tafsir, dan ulama-ulama telah menafsirkannya untuk kita. Muslimin dan muslimat, jangan berbalah dalam masalah ini. Semua orang lihat benda ni dengan tenang dan balik semak. Jangan emosi. Setengah orang dia emosi. Apa ni kita buat ni? Jangan emosi. Kita semak benda ni. Kita semua kata, setiap kita kata, rujukan saya Quran dan Sunnah. Saya yakin semua orang kata. Bila kita dah setuju benda tu, maka kita lihatlah pada Quran dan Sunnah, dan kita lihat bagaimana para ulama yang muktabar menghuraikannya. Adapun orang kita yang buat di masjid-masjid, niat mereka baik, macam saya kata tadi. Mereka bukanlah niat nak derhakai Allah dan Rasulnya, tetapi kerja semua tuan-tuan, kerja ahli ilmu, hendaklah menerangkan benda ini dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dengan hikmah dan nasihat yang baik seperti yang disebut. Sehingga kan dalam buku Fiqhus Siyam, buku fiqh berpuasa, Dr. Yusuf Qaradawi menyatakan puasa pada hari nisfu Sya'ban sama ada makruh ataupun haram. Kalau dia niat khas nisfu Sya'ban. Kata Qaradawi, saya tak kata. Tuan-tuan jangan marah saya, kan marah dia. Tuan-tuan buka lah internet, ada Qaradawi online, untuk marah dia kerana dia keluarkan fatwa. Sebab dia kata amalan itu tidak ada punca. Bagi yang boleh baca Arab, tengok kitab dia Fiqhus Siyam, fiqh puasa, yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kita sabar benda ni, tak ada masalah. Habis ustaz kan, tak apa, yang lalu itu lalu. Mudahan Allah bagi pahala kat kita. Kalau kita masih lagi dalam proses belajar, dan semua ustaz-ustaz, saya pun tidak alim, sebagian ustaz pun saya percaya bukan hafal semua hadis. Oleh kerana itu kena sabar. Jangan kita nak melenting je. Kita sama-sama rojok. Balik buat semakan, tengok kitab, tengok apa imam-imam kata. Bagaimana mereka menguraikannya, dan kemudian kita semua berlapang dada dalam hal ini dan berdoa kepada Allah dan senantiasa minta supaya Allah memberikan petunjuk kepada kita agar menuju kepada jalan yang lebih benar dan betul. Sesungguhnya agama ini tak mengharapkan apa yang orang ramai kata, dan tak mengharapkan apa yang jiran tetangga kata. Sesungguhnya agama ini mengharapkan apa yang Allah kata. Sesungguhnya para pendakwah tidak boleh mencari makan dan kesenangan dengan agama. Ada orang berdakwah kerana nak kaya, ada orang berdakwah kerana nak senang, ada orang dakwah dan tetapkan harga dakwah dia. Maka kalau demikian kita lakukan, maka kita tidak akan bercakap yang benar. Adapun dakwah yang baik dan benar mengharapkan redha Allah dan tidak mengharap habuan manusia, mengharapkan apa yang Allah beri. Kalau ada apa yang manusia beri itu lain, tetapi kita tidak makan gaji dengan manusia, kita makan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bercakap benarlah wahai pendakwah, dan lihatlah apa yang ada dalam kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dalam hal ini, dan mudah-mudahan Allah taala mengampunkan kita semua, dan dia memberikan hidayah kepada kita semua agar dapat menuju ke jalan yang lebih dirahmatinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.